Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton? Apa khabar semua penonton yang setia? Apa khabar semuanya? Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Ya. Wassalam. Apa khabar Cik Kamarul Azhar? Yes, itu dia Farhana Abdul Rashid sudah pun bersama kita di ruangan chat menonton secara live. Terima kasih Farhana, kabar baik. Thank you Farhana for watching together with us. Selamat kembali jika anda sudah pun menonton Borak Bisnes sebelum ini, dan bagi mereka yang baru pertama kali bersama dengan kami, selamat datang ke Borak Bisnes. Semoga Cik Kem doakan semoga semua para penonton umat Islam di luar sana dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya dan sentiasa di bawah rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala penyakit yang berjangkit. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat kembali ke Pejuang Pewarisan TV dalam segmen Borak Bisnes. Untuk mereka yang telah pun menonton bersama kami, selamat kembali. Dan bagi mereka sekali lagi yang baru menonton, selamat datang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kamarul Azhar bin Hashim dan saya adalah moderator anda pada malam ini dalam segmen Borak Bisnes. Okey, untuk mereka yang baru menyertai kami atau baru menonton bersama-sama dengan kami, apakah ia Pejuang Pewarisan? Pejuang Pewarisan TV membawa satu perjuangan iaitu kekayaan melalui pewarisan harta. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan, apa kaitannya Pejuang Pewarisan TV dengan Borak Bisnes? Kerana perniagaan adalah salah satu harta yang boleh diwarisi. Tapi sebelum ia diwarisi, pastinya perlulah kita membina perniagaan tersebut. Betul tak? Betul tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekarang ni dalam suasana yang sangat mencabar ini, ramai usahawan-usahawan yang luar sana mengalami cabaran-cabaran tertentu untuk mengekalkan perniagaan mereka, dan ada juga yang mengambil peluang untuk memulakan perniagaan sewaktu cabaran COVID-19 ini ataupun sewaktu PKP sekarang ini. Ramai yang kehilangan pekerjaan mereka dan mula menggunakan orang kata apa, minat mereka ataupun skill yang mereka ada untuk memulakan perniagaan untuk menjana pendapatan. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, apa yang anda miliki hari ini, sama ada daripada sudut harta tidak alih kepada harta alih perniagaan anda, sebenarnya anda mahukan ia membina satu ekonomi diri, keluarga dan masyarakat agar ia dapat memberikan manfaat kepada diri anda duniawi dan ukhrawi. Dan jika perniagaan ini dapat terus kekal memberi manfaat daripada sudut ekonominya, maka dia memberikan manfaat kepada keluarga. Dan jika ia dapat terus lestari perniagaan tersebut, maka ia juga dapat memberi manfaat kepada pemilik itu sendiri kerana ia boleh menggunakannya sebagai satu kata kenderaan untuk menjana pendapatan yang boleh menjadikan ia saham akhirat kepada kita semua, insya-Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ia boleh pergi ke warisi, pastinya kita nak pastikan ia boleh kekal. Kekal apa? Kekal perniagaan tersebut dia terus berkembang dan dapat sustain cabaran-cabaran sebagai seorang usahawan. Di sinilah kita bawakan segmen Borak Bisnes ini. Wow, Puan Salina Abdullah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menonton bersama dengan kami. Terima kasih. Kalau anda sudah bersama kami, silakan berikan indikasi dan anda sudah pun bersama kami. Tekan button like banyak-banyak, tekan button love banyak-banyak, dan paling banyak tekan button share supaya anda dapat berkongsi sesi live ini dalam segmen Borak Bisnes kepada para usahawan, pada rakan-rakan anda yang berfikir untuk berkecimpung dalam industri perniagaan ataupun keusahawanan ini, agar mereka dapat banyak-banyak tips yang awesome daripada panel-panel kita. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan-puan, segmen ini membawakan khas oleh Pejuang Pewarisan agar kita boleh bawakan panel-panel yang istimewa, iaitu para usahawan sendiri yang sudah pun melalui jalan-jalan yang berliku sebagai seorang usahawan, sebagai perniaga, yang hari ini daripada pengalaman mereka itu, mereka boleh berkongsi dengan para penonton hari ini. Boleh berkongsi bagi mereka yang sudah pun berada dalam industri keusahawanan ini, untuk anda boleh dapat tips-tips daripada rakan-rakan kita yang kami jemput sebagai panel-panelis yang awesome
awesome sebab dari orang kata apa, segmen bisnes yang berbeza, ada yang daripada construction, ada daripada travel agencies, ada yang daripada garment, ada yang daripada pembuatan, ada yang daripada properties, ada yang daripada keuangan dan bagai-bagai lagi. Dan semua perkongsian mereka sangat memberi manfaat sehinggalah kita menerima banyak feedback yang bahawa perkongsian mereka itu dapat menjadi suntikan semangat untuk para usahawan yang menonton agar dapat membina perniagaan mereka, agar dapat menggunakan tips-tips yang mereka terima itu untuk memperbaiki perniagaan mereka ataupun mengukuhkan lagi perniagaan mereka agar terus dapat kekal dan berikan manfaat kepada consumer di luar sana, insya-Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, Vincent Chin, selamat petang semua, selamat petang. Thank you Vincent Chin. Ya, nama sangat familiar. Okey, fantastic. Ini terima kasih kerana menonton bersama kami. B Vita. Wassalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Borak Bisnes kita bawakan anda Netflix PKP 3.0. Wow, kan kita biasanya menonton Netflix kan. Ramai yang kat luar sana menonton Netflix untuk mengisi masa-masa mereka, waktu rehat mereka. Dan biasalah dalam Netflix Borak Bisnes ni kita sudah berbawa berminggu-minggu kisah Abang Jamil. Bila cerita Abang Jamil kita tahulah siapa yang peminat cerita Piramli. Abang Jamil ni dalam cerita, orang kata apa, karakter dalam cerita Madu 3 kan, 3.0. Dan sekini kita sudah sampai ke episod yang ke-6, membawa topik This is it. Inilah dia. Kalau bahasa Melayu ni dipanggil inilah dia. Apa kisahnya? Kita sudah sampai ke penghujung kisah, tuan-tuan dan puan-puan. Menariknya sudah sampai ke episod yang ke-6 ni, penghujung kisah Abang Jamil. Kita tengok liku-liku perjalanan Abang Jamil dalam bermadu, dan kita kiaskan juga dengan sebenarnya pengalaman Abang Jamil itu dengan juga perjalanan usahawan-usahawan. So apa kisah Abang Jamil kali ini dalam segmen minggu ini? So topik ataupun title ataupun orang kata apa, topik This is it. Abang Jamil pun sudah membuat keputusan. Ini sambungan cerita minggu lepas ni. Abang Jamil sudah pun pertimbangkan segala perkara. Siapa yang menonton, anda pastinya dapat nampak kesinambungan cerita tersebut. Tapi siapa yang belum menonton, anda boleh tengok siri-siri yang sebelum ini untuk connect the dot. Antara keperluan dan kehendak Abang Jamil, antara tanggungjawab dan juga nafsu. Abang Jamil sudah sedar tidak semua benda yang indah di mata dan seronok di hati itu sesuatu yang bagus untuk dia dalam jangka masa yang panjang. Yelah, Abang Jamil kan banyak cawangan-cawangannya kan. Abang Jamil pun perlu melupakan perkara yang lara dan kembali berpijak di bumi yang nyata. In other words, you need to come back to reality, untuk kebahagiaan dulu. Dulu didahulukan, kini dan selamanya. Kan? So apa kisahnya, kisah Abang Jamil ni dengan Puan Azian Majid dan juga Cik Eva Azlin yang menjadi tetamu kita pada malam ini. Itu dia dua wanita hebat tuan-tuan dan puan-puan malam ini menjadi tetamu dan panel pada malam ini, iaitu panel yang istimewa. Kedua-dua mereka menceburi bidang perniagaan pada usia yang sangat muda. So yang datang sebagai kita punya tetamu khas malam ni orangnya muda-muda belaka. Kalau Abang Jamil tengok memang tertarik lah. Tapi nak jadikan cerita kiasannya, mereka ni orang yang muda-muda belaka. Ketika rakan memilih jalan hidup untuk makan gaji, maknanya kawan-kawan mereka semua ni kan, dah start kerja dah lepas belajar kan. Mereka ni teruk dan dah bekerja dan berseronok dapat gaji apa semua. Tapi orang kata boleh cocok langit lah, berjimba lah katanya. Orang kata dah dapat gaji, dah boleh berseronok, enjoy life. In other words, kedua-dua tetamu kita pada malam ini sebenarnya memilih untuk memikul tanggungjawab besar dan berhadapan dengan sepak terajang dunia perniagaan. Itu dia. Maknanya awal-awal lagi dah terkejut dalam dunia keusahawan ni. Kawan-kawan dia tak ada macam tu. Persoalannya, mengapa mereka begitu? Mengapa mereka memilih jalan ini? Dan apa yang mendorong mereka untuk membulat tekad membuat keputusan yang besar ini? Orang semua nak kerja dengan orang dulu kan. Dapat pengalaman barulah nak buat bisnes. Mereka ni tak ada tunggu lama. Kan? Lepas belajar, memang dia lompat terus dalam dunia perniagaan. This is it, kata mereka. Inilah dia. Apa tu inilah dia tu? So bagaimana pula
daripada usia yang muda, mereka teguh bersaing dalam dunia yang penuh cabaran. So pastinya malam ini kita nak tahu kisah mereka, betul tak? So jom kita berkenalan dengan kita punya para tetamu kita, iaitu Puan Azian Majid dan juga Cik Eva Azlin. Kalau anda tak sabar tulis kat ruangan komen, tak sabar. Wow, kita ada Abang Jamil jugalah ada dalam ruangan komen. Oh, Abang Jamil, nama dia disebut-sebut, diseru-seru, agak tersedak agaknya Abang Jamil ni. Selamat datang Abang Jamil. Tapi Jamil ni adalah Jamil Bakri, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Apa khabar Abang Jamil? Terima kasih kerana menonton bersama dengan kami. Itu dia Abang, kita ada Tuan Hazmi, kita ada Dorothy, ya. Kita ada Tuan Anwar Sharif, Hazian, Salina dan seterusnya. Jom, munculkan diri anda. Puan Azian Majid dan Cik Eva Azlin, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa khabar Cik Eva? Apa khabar Puan Azian? Kita awal-awal lagi dah cerita dah pasal Abang Jamil. Tiba-tiba muncul Abang Jamil di ruangan komen dalam FB. Seronoknya. Kan? So, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Borak Bisnes. Selamat datang Cik Eva dan selamat datang Puan Azian. Apa khabar? Okey? Baik, Alhamdulillah sihat semua. Alhamdulillah. Harap sihat. Syukur Alhamdulillah. Sihat-sihat belaka kan. Terima kasih malam ni. Kita seronok pasal apa? Yang tetamu kita 2 orang ni nampaknya muda-muda belaka. Bercahaya belaka kan. Gitu. So inilah cerita Abang Jamil ni. Kan, cerita Abang Jamil ni. Abang Jamil tadilah, dia this is it. So lah soalannya orang nak tahu apa ceritanya daripada muda-muda, you can decide that this is it untuk perniagaan, untuk bisnes. You have choose the path. Pastinya orang nak tahu kan. So untuk semua para penonton pada malam ini, sedikit latar belakang, siapakah Puan Azian Majid? Puan Azian Majid adalah pemilik perniagaan Health and Wellness. Dan beliau adalah mewakili Beyond Eternity, sekali lagi, Beyond Eternity International. Apa nama? Terbelit-belit lidah. Gitu kan. Pasal apa terbelit lidah? Pasal teruja tengok orangnya yang orang kata apa, bercahaya kedua-dua kan, bercahaya dengan usia yang muda ni. Dan seterusnya kita ada Cik Eva Azlin Abdullah Suhaimi, nama panjang ni, tapi nama pendek dipanggil Eva. Dan Cik Eva ini, siapakah beliau? Beliau adalah pemilik perniagaan perlancongan atau dipanggil Travel and Tours dengan nama yang sangat unik, dipanggil Ceritera kan? Ceritera, betul kan? Betul. Travels yang berhad macam nama dulu kan, Ceritera. Sedap ya. Sangat sedap. So, pastinya para penonton nak kenal siapakah kedua-dua panelis kita yang luar biasa hebat ini. Jom kita berkenalan. Kita mulakan dengan Puan Azian Majid kan. So Puan Azian, para penonton dia bersemangat ni, muda-muda dah terus dah memilih jalan menjadi seorang usahawan. Siapakah Puan Azian ni? Asal daripada mana? Adakah daripada Taiwan, Korea, Filipin dan negara-negara? Sebab Puan Azian ni muka dia Jepun pun boleh, Korea pun boleh, Filipin pun boleh, Taiwan pun boleh kan. Negara mana anda berasal? Sudah berumah tangga ke belum kan? Sudah berkeluarga, belajar apa dulu kan, dan bagaimana anda boleh berkecimpung. Sila mulakan dengan Puan Azian Majid dulu. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Azian Abdul Majid. So, panggil Azian saja. Saya asal di Malaysia. Baby KL. KL, tapi I grew up in Subang. So, Subang Kid lah ni. Dari sekolah rendah, saya masuk sekolah Cina Lek Hang. Ada muka macam orang Cina juga. Sebab masuk sekolah Cina kan. Say hello sikit, say greeting sikit kepada rakan-rakan kita yang berbangsa Cina yang menonton bersama kita malam ni. 大家你好，我的名是雅贤。 Masya-Allah, itu dia luar biasa. I boleh tahu satu je. Apa cerita? 我不知道。
Alright, teruskan. Sekolah Cina ni bercakap pun Sekolah, lancar. Oh. sekolah Cina sebab mak saya orang Cina. Cina Cantonese. Lepas tu ayah saya, abah saya mamak sebenarnya Melayu mix Indian. So saya memang campur-campur. Nak kata satu Malaysia pun memang rojak lah. That's the thing. Kalau I was a dish, I would be rojak buah, segala benda ada. Campur je. Lepas tu saya masuk sekolah menengah Sri KL. Masa tu saya abah saya baru dapat projek besar. So kita macam middle class lah tapi dapat masuk private school kan. So masa tu saya dapat macam my students, not my students tapi my peers tu kan, semua lifestyle tu macam mewah-mewah. Bila balik holiday je dia kata, oh Azian, kita pergi US, kita pergi Disneyland, you pergi mana? I pun macam kita pergi Port Dickson. Tapi Port Dickson itu Melaka. Tapi I think that was the first time I nampak macam exposure how life can be kalau kita masuk dalam business. But all of their family semua masuk business hotel lah ke oil and gas lah, semua ada business keluarga, business masing-masing. So I think that was my first exposure. I nampak what the life can be like kalau kita bergabung dalam business, especially early on. Lepas tu cita-cita saya sebenarnya nak jadi women director. Saya nak jadi director. So saya study dekat New Zealand, University of Technology, dan saya dilatih sebagai seorang camera operator. So dalam masa 4 tahun saya kat New Zealand, lepas saya belajar, selepas saya dah graduate, saya kerja dengan Disney New Zealand for 4 years, 4 tahun sebagai women camera operator. Dan saya memang nak cita-cita nak jadi inilah director, woman director, first Asian woman director yang terkenal, macam tu. Itulah cita-cita saya dulu. Wow. Itu dia Puan Azian jangan keliru walaupun nampak dia macam orang Jepun, orang Korea, orang Taiwan apa semua, tapi dia orang Malaysia sebenarnya dan fasih berbahasa Cina. Kan, so dia betul-betul one Malaysia, mak dia Cina, ayah pula mamak Melayu campur India apa semua, memang dahsyat. Itu yang campuran tu kita nak cakap apalah, semua pun ada. Dan tapi menariknya Puan Azian ni dia melihat dunia lebih awal dan melihat ada possibility kat situ. So di situ yang dia tertarik dan dia belajar sampai ke New Zealand jadi director tu. Orang kata minat nak menjadi director lah, tapi jadi cameraman. Ini dahsyat tu, kamera semua berat-berat ni. Jangan main-main, kalau dia boleh angkat kamera berat, sila air bulan saya pun dia boleh angkat lambung. Kan? Itu dia, kita tahu sedikit sebanyak tentang Puan Azian nampak lembut apa semua, tapi sifat sila air bulan dilipat ke kita. Kan? Saya dengar Puan Azian pun hebat bertaekwondo. Betul itu dia. So kalau Puan Azian Puan Azian berlatar belakang kan unik tu, kita nak dengar daripada Cik Eva Azlin pula. Ini pun macam orang overseas juga ni. Cik Eva Azlin ni, belah mana dia datang ni kan? So kita nak berkenalan dengan Eva. Silakan Eva. Okey, terima kasih Tuan Kam. Sebelum Eva sambung, sebenarnya Azian dia black belt tau. Dia tak nak sebut je. Dia black belt tau. Okay, so Eva memang lahir di KL dan dibesarkan juga di KL. Eva sekolah dulu daripada sekolah kebahasaan. Sama juga macam cerita Azian. Eva rasanya dalam family yang dapat sekolah dekat sekolah swasta. Hanya sebab parents dapat alhamdulillah rezeki lebih. So diorang percayakan education, so they wanted me to get more better education. So daripada situlah sebenarnya start bermulanya entrepreneurship tu. Eva terlebih rajin kan. Terlebih rajin tu. Buat cupcake, so jual dekat sekolah. So dapat duit harian tu seronok tau. Walaupun sebenarnya bahan-bahan cupcake tu mak yang beli. So, tapi untung Eva sendiri yang simpan. Daripada situlah sebenarnya sama juga bila time Eva study dekat college dan university. Masa last time tu Eva dah start buka dah travel agency Eva sendiri. So imagine masa time buat full time dengan buat business. So alhamdulillah lepas habis tu memang Eva fokus dekat business sahaja. Masa time intern actually dah start kerja dengan business kawan Eva.
company kawan Eva. Eva pernah mengajar budak-budak swimming. Paling muda 4 tahun, paling tua 64 tahun. So memang ada experience mengajar budak-budak swimming. Kau Lepas belajar tu swimming ke dulu? Asalnya belajar apa sebenarnya? memang ada basic swimming. Lepas tu memang boleh mengajar swimming. So memang adalah dekat situ kan. Tapi masa dekat universiti belajar apa Eva? Eva belajar Meskom untuk diploma, dan degree in PR, insya-Allah masters sebab dua-dua buat kat UiTM. So insya-Allah masters nak buat ke tempat lain pula. Nak cari angin baru. Wow. So banyak orang kata apa pengalaman tu, and daripada belajar apa? Daripada belajar dalam apa nama dia Eva belajar apa tadi? Dia panggil media kan? Meskom kan? Meskom. Macam mana Meskom boleh pergi ke travel pula? Kan? Before pergi travel boleh pergi swimming dulu, dan boleh pergi ke travel. Kan? Menarik tu. Dan macam mana Azian pula boleh pergi daripada orang kata apa movie boleh pergi kepada health pula. So kita dengar cerita daripada Eva dulu. Macam mana boleh daripada Meskom boleh pergi kepada travel? Apa yang mencetuskan travel company ni? Before that, and can you tell sikit sebanyak tentang Ceritera? Ceritera Travel Sdn Bhd. Apakah cerita tersebut? Okey, Ceritera Travel Sdn Bhd merupakan agensi pelancongan yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Dahulunya dikenali sebagai Eva Travels, dimiliki oleh Jati Juasir Holiday and Tours Sdn Bhd. Tapi disebabkan Eva Travels tak boleh nak trademark, Jati Juasir Holiday and Tours pun tak boleh nak trademark. So kita tukar nama kepada Ceritera Travels Sdn Bhd. So memang kita orang pemegang lesen untuk buat inbound, outbound dan juga ticketing lah. Wow. So memang dah macam-macam. Semua boleh. Macam bunyi unik je Ceritera tu, macam as if like kalau pergi dengan travel dengan Eva ni macam ada bunyi ada cerita yang nak diceritakan sepanjang. So itu ada apakah ilham di sebalik macam mana boleh keluar Ceritera punya nama ni? Okay, so basically kenapa Ceritera ialah journey Eva untuk membuka travel agency ni daripada ada zero knowledge in business terus buat lompatan untuk buka bisnes sendiri, ada cerita Eva sendiri. Dan semua klien Eva yang bercuti dengan Eva pun akan ada cerita diorang yang tersendiri. That's why Ceritera. Itu jadi Ceritera tu. Kan maknanya maknanya semua cerita-cerita tu terpahat lah. Bila terpahat, apabila travel dengan Ceritera Travel, dan maknanya cerita tu akan menyebabkan orang teringat-ingat kepada Eva dan sentiasa akan pergi balik ke Eva. Ini satu ni. Ini mesti USP apa Ceritera ni. Kan menyebabkan orang kata pengalaman cerita itu kembali kepada anda. Okey. Tapi kalau itu cerita Eva, macam mana Eva boleh pergi ke travel? Apa cerita Azian ni? Macam mana boleh pergi daripada orang kata dari movie lah, lepas tu kemudian menjadi orang kata apa camera woman lah dalam industri dekat New Zealand lah, pergi kepada health pula. Apa kaitannya movie dan health? Cuba cerita. Movie dengan health kan lain kan. Sebab so sebagai camera operator kita selalunya the first one on set, lepas tu last one to leave. Jadi kita on set maybe pukul 5:30 pagi sebelum subuh, lepas tu pukul 8:30 malam, lepas semua dah wrap, kita masih tengah pack up, plan for the next day, baru kita boleh balik. So in that sense kan, it's a very demanding punya industry tau. So ada kata-kata, dia kata lihatkah kehidupan orang yang mencapai matlamat yang anda mahukan, dan adakah itu kehidupan yang anda betul-betul inginkan. Jadi ketika itu semua orang yang saya anggap sebagai mentor-mentor dalam industri, kebanyakan mereka either dah cerai atau dah kahwin tapi tak ada anak, sebab industri memang sangat-sangat demanding. So that was a point in time masa I rasa macam I need to rethink what I want in life. Apa yang I nak sebenarnya. I nak jadi in this industry which is super awesome, super glamorous, sebab I boleh macam brush shoulders dengan selebriti, I boleh kerja dengan selebriti, atau what kind of life do I want for myself, kan?
So that was the turning point, and then just macam Allah tu maha apalah, maha perancangkan. Just so happens masa tu my mum dia demam. So my mum is a brain tumor survivor. Dia 2 kali gone through pembedahan. So part of her brain dah kena buang sebab cancer tu dah teruk sangat. So masa tu that's why I decided I akan balik rumah. I akan balik Malaysia. I akan jaga my mum. Now to do what I do in Malaysia, the film industry bukannya kata macam lagi teruk, tapi kru tak sangat dihargai. Kita tak ada in Malaysia kita tak ada macam union nak jaga kru. Ada juga orang yang dalam kru lepas 6 bulan lepas wrap production dah on air, mereka masih tak dapat gaji lagi. So that was when I was thinking, okay, I need to think of something else dah lah. Then my mum, that was 10 years ago, that was 11 years ago. Because of my mum, that's when my passion untuk health and well-being, dia masuk. Because masa my mum sakit, everybody nak push product, push ni, try this, drink that kan. So I dah jadi macam gatekeeper. So I took up a course on nutrition, so I juga certified sebagai nutrition. So that apa-apa yang orang bagi, I know what it can do for the body. Then from there dalam bidang kesihatan tu I learn lah. The more I go for courses, the more I practice, the more I learn. So that's where my passion untuk health and well-being masuk. Sampai sekarang. I see. And itulah puncanya bagaimana orang kata apa passion ke arah kesihatan itu dan wellness itu bermula disebabkan kasih kepada ibu dan untuk mencari penyelesaian dan juga orang kata apa kesihatan kepada ibu. Dan syarikat yang Azian bersama sekarang ni, maybe you want to tell a little bit more about what is the business all about? Boleh. Syarikat dia nama Beyond Eternity International, so pendekkan BE International. Dan company ni bawa masuk produk dari Jepun. Both pakaian dan suplemen juga. Tapi dia punya flagship lah namanya is actually the Alora Pants atau comes panggil apa hot pants. Oops. Luar ni basically dia guna teknologi far infrared untuk membetulkan peredaran darah, saliran limfa. Dan isu-isu kesihatan kita boleh improve quality of life bagi orang yang ada macam chronic health issues lah. InsyaAllah. Alright. So memandangkan Azian telah membocorkan rahsia, terpaksalah saya declare. Saya adalah pelanggan kepada mereka kedua-duanya, tuan-tuan dan puan-puan. Azian kata begitu, saya pelanggan kepada hot pants dia. Oh silap. Alora Pants dia. Kenapa nak hot? Nak sihat kan. Dan inilah hari ini kita bawakan Puan Azian, dan juga saya juga pelanggan kepada Ceritera Travels yang berhad. Wah kan. Dan Miss Eva memang best gila daripada sudut uniqueness of dia punya company, memberikan kata pengalaman yang menjadi satu cerita yang tidak boleh lenyap daripada ingatan kita, menyebabkan ramai, dan saya nampak kat dalam ruangan komen ni rupanya ramai orang kata pelanggan-pelanggan mereka juga menonton bersama, menyokong kedua-dua panel kita. Kita ada Izian Aziz, dia kata of course pengalaman yang dengan Eva sangat best, ingat sampai mati dia kata. Mak ai memang cerita tu terpahat lah kan, gitu. Dan Anwar Sharif pun dia mengaku juga dia pun ada Me Too tu apa, Me Too hot pants ke. Alright, so when do you start the business, Eva, actually Ceritera ni, and how is it that this business going through this challenge at this moment? Everybody knows travel agency is orang kata apa, ataupun travel industry is very badly hurt dengan apa yang berlaku worldwide. Tetapi Eva still here representing a travel business dengan adanya ceritanya sendiri, Ceriteranya sendiri. So Eva, please tell the audience apa sebenarnya, what's happening, Okay, a very good one. Ceritera ditubuhkan pada asalnya nama lain pada tahun 2017. Masa tu Eva study lagi. Challenges. Okay, alhamdulillah
sebab pada usia yang muda ni sebenarnya diberikan kesempatan untuk jumpa orang-orang yang hebat macam Cam, macam Azian dan semua penonton ni sebenarnya. Eva sebenarnya dapat banyak nasihat, especially in travel industry ni, untuk just maintain je sekarang ni, untuk survive je. Sekarang ni bukan sekarang dan tahun depan bukan merupakan masa untuk Eva cari profit, tapi untuk survive sahaja. Sebab Eva sendiri nampak pada tahun lepas bila kita dibenarkan untuk travel, masa time tu memang bisnes Eva buat duit sangat-sangat. Tapi bila kita tak dibenarkan untuk travel, so memang dah sangkut dekat situ. So memang Eva punya goal sekarang ialah untuk survive pada masa yang susah ni sahaja. Kalau Eva survive, sebab pada Eva hanya yang paling kuat je akan survive. Yeah, I mean, I totally to agree with you because a lot of companies and a lot of business owner, travel agencies apa semua, not even thinking about surviving. They already like, get out already. But what gives you the strength to survive, and how do you survive going through this challenge at this moment? Okay, a very good question actually. Eva pun dapat soalan ni bila Eva interview untuk masters. Diorang tanya macam mana nak survive sebab you buat business sementara you nak buat masters. Eva cakap senang je. Eva have a very very good moral support. And just a simple support macam orang kata Eva, kita orang percaya you boleh buat. Kita orang percaya you akan go through benda ni. Benda tu pun dah enough untuk Eva tanam kat diri Eva. It's okay. Untuk setiap kesusahan tu mesti ada kemudahan. So Pak Ina marah so macam Eva memang sentiasa akan ingat lah. Just untuk survive je. And if there is no travel at this moment, kan? What do you do differently to survive in this industry? Maybe audience ataupun penonton para penonton nak tahu. Kan, because we know hotel tutup, airlines retrench apa semua and so on, but you must have done something different, unique, and maybe look at different perspective menyebabkan you be able to survive. And it's true that what you keywords you kata tadi, kalau boleh survive, then maknanya everybody bila dah tak ada, maknanya you the one that's still around, maknanya every business will go to you, which is a very smart move. But what do you make things differently? Okay, so Alhamdulillah, mungkin pada Eva ni lah hadiah COVID sebenarnya. So Eva banyak bekerjasama dengan kilang-kilang. So banyak permit sebenarnya sebab Malaysia, kerajaan Malaysia sekarang dia kenakan program kenapa nak hire foreigner tapi tak hire Malaysian. So kerajaan Malaysia memang nak kita as business owners untuk hire Malaysians. Jadi foreigner yang nak renew permit, even title diorang besar tak dibenarkan untuk renew permit diorang untuk bekerja di sini. So diorang dipaksa untuk hantar balik. Jadi Eva banyak berkolaborasi dengan kilang-kilang, dengan bisnes yang ada banyak foreign workers. So sekarang ni kita bagi after service, especially siapa-siapa turis yang dah overstay, kita orang akan teman diorang di airport sampailah diorang balik. Sebab kebanyakannya takut sebab immigration Malaysia sangat-sangat strict. Betul? So macam kita orang je, travel agency je yang tahu prosedur macam mana, saman berapa. Macam contohnya, korang nak balik negara ni boleh, negara ni tak boleh. Macam contoh sekarang Vietnam still tutup lagi. So memang Eva sekarang fokus on corporate client sahaja yang memang tak boleh nak renew visa diorang dekat sini. Diorang terpaksa balik. Wow. So how is it that you be able to work with corporate, like at the young age, that's the topic today kan. It's about this is it, dua wanita muda bermula muda, tetapi yet I heard that you have connection all over the world, from different countries as well. At a young age, I think, somebody quite orang kata apa, age like me is a bit envy with the exposure you have. And what give you the ability to be able to orang kata apa, connect, to all these countries? Very good question. Sebenarnya pun bila Eva jumpa dengan kawan-kawan Eva yang sama umur dengan Eva, still semua tengah kerja under someone. Masih bekerja di bawah orang lain. Eva seorang sahaja yang actually sebenarnya bersyukur sangat-sangat dapat peluang sebenarnya untuk bernetwork dengan
bermacam-macam orang dekat seluruh negara di dunia ini. So the power of collaboration lah sebenarnya. Terima kasih. Networking lah, kena ada networking. Networking, guys, tulis kat ruangan komen networking. If you're impressed with Eva at a young age, is connected internationally and able to connect to orang kata apa corporate bodies as well and survive such a what we call a challenging industry, we call travel industry. Tulis kat ruangan komen, tulis wow wow wow. Kita bagi 3 wow dekat Eva. Wow, 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 kan? Pasal apa? Pasal, just being able to afloat from for this industry is already, orang kata, and inspiring to others, kan? Alright, yeah. Thank you, Dorothy. Dorothy tulis network kat situ. Sharifah Atika tulis networking. Awesome sangat. Itu cerita Eva. Yeah, very inspiring. I pun nak dapat orang kata, inspiration daripada Azian juga. Kan Azian, tadi Azian dah cerita pasal how you get into the world of health and wellness, and apa nama dipanggil company yang you representing membawa teknologi daripada Jepun, but how is that you bring a health product, a wellness product internationally, do you have challenge in bringing these product across to the consumer dekat Malaysia with the current climate? Do you go through the challenge ataupun do you hit back by that ataupun it's actually the opposite, it's growing? Maybe you want to share the journey with the audience. Aku speaking malam ni mentang lah. Speaking. Sebab kita kan campur rojak kan. Language rojak kan juga. But before that, I actually nak kata networking apa Eva yang kata tadi tu kan is so important. Untuk siapa-siapa yang ada anak atau young adult sekarang ni, you teach them how to network, because networking at a young age, tak kisahlah masih sekolah ke masih kat uni ke, you start networking now, it's going to bring you a long, long way. So that is a key point from Eva tadi that I want to highlight again. Wow, yes. Azian echoing the same thing yang Eva cakap. Networking. Tulis 3 kali. So tak sabar ni Azian, cerita sikit. Okay. Sebenarnya bila this current climate, yes, ramai juga yang tengah bersusah. But it is a two-prong. Bila saya nak buat bisnes ni, I need to be in a place where I betul-betul nak tolong orang, nak bantu orang. Because sekarang ni this is health. Sekarang ni everybody is so conscious about health. Kan, kalau orang yang makan suplemen tu pun kalau peredaran darah badan kita yang kat dalam ni tak betul, suplemen tu will be wasted. So a lot of people juga tengah suffering in silence. Macam saya, sebelum saya jalankan business BE internationally, I close myself off from everybody 4 tahun sebab saya ada medical issue sendiri juga. For 4 years, I kena duduk kerusi roda, like wheelchair. At home, I tak boleh nak dodoikan my baby. I tak boleh mandikan my kids. Kalau saya nak mandi pun, my husband kena tolong mandikan saya. So I know how it feels like to feel useless sebab ada chronic issue. So what I want to give, the value yang I nak bagi orang is health, is good health, quality of life. My mother yang duduk wheelchair juga. So you imagine dalam satu rumah 2 orang duduk wheelchair kan. So now my mother boleh jalan dari bilik ke dapur, dah boleh mandi sendiri. So we're talking about being able to give somebody else punya orang tua dah boleh solat sujud rather than solat duduk, so how much are you going to want to pay for that? Me and my mom, kita dah say 20-30 ribu spend dekat doctors, appointment, scan, ubat, specialist together kan, is about 20-30,000 dah. So what if there is a solution yang kita boleh bagi orang? So that's number 1. Secondly, my business is also about nak bangunkan orang, especially now. Baru hari tu I was able to meet salah seorang abang jual burger yang baru masuk business BE. Nah, alhamdulillah dia kata because dia masuk time January, alhamdulillah sekarang ni dia tak payah nak keluarkan bendera putih. So this is how we help people. This is how we can help people. And I apa-apa yang I buat, I need to see what kind of value yang I boleh bagi kat orang lain. So because of that, alhamdulillah, memang ada challenges masing-masing. But there's different classes of people kan. Those who are really affected too is right now struggling like crazy. Tapi those who can afford it,
are the ones booming our business. So kita punya role as business builders dalam this industry is to earn more so we can give more. You know, saya ada kawan camera operator yang dia baru kata dia minta pinjam duit sebab dia nak bayar bil elektrik kat rumah, api dan air dah potong. So dia cukup duit untuk beli makan, beli gas, tapi nak masak nasi dia kena pergi kat surau petrol station sebelah, tumpang the plug point. So kalau kita sebagai usahawan, our tanggungjawab now is to be able to do better, make more so we can give more. Bila kita nak support the B40 community, kita can do it without thinking about it. We can give as much and still be okay. So that is why I feel like walaupun sekarang ni the climate is difficult, we pull through. Those of us yang masih boleh berlive sekarang ni, boleh pakai baju, boleh, you know, we have electricity nak buat lighting apa semua, we are in a position to help. So that's where I come from, my position here. Wow. So another wow for ASEAN as well. Very inspiring. So it's very unique to see both of them at young age jump into a business dan persevere through the challenge at this moment. And kalau you dengar betul-betul, both of them, you know, are very gratitude, you know, in a way that both of them, alhamdulillah, you know, kenapa ada network, alhamdulillah, kenapa boleh survive for Eva, you know, and then ASEAN pula, alhamdulillah, you know, bersyukur dengan situasi ada sekarang ni, tapi memberi dalam alhamdulillah bersyukur itu dia mendapat kekuatan daripada melihat bagaimana ibunya boleh berdiri semula dan bagaimana beliau juga boleh mendapat kesihatan kembali, dan kerana kesyukuran itu dia ingin reciprocate dan memberikan kepada orang lain pula, memberi peluang, berjuang, memberikan orang kata apa perasaan yang sama kepada orang lain, dan memberikan orang kata apa peluang yang sama kepada orang lain juga untuk berkecimpung dalam bisnes yang sama. Now kita tahu walaupun dia orang bersyukur, walaupun dia orang orang kata highly gratitude, tetapi cabaran tetap cabaran kan. Memang dia go through, muka pun nampak macam happy je, tapi sebenarnya dia orang pun ada terduduk juga, you know, menghadapi dan memastikan perniagaan mereka dapat terus kekal lestari. So the question now is what is it that our audience tonight can take out from you, you know, tips ataupun orang kata apa kunci-kunci menyebabkan orang kata apa you can go through, you can survive, you can not only survive, you know, you help others to survive. And so maybe we want to hear from Eva, what are the tips that you wanted to give to para penonton malam ini yang hari ini excited tengok anda semua, and yang ada high spirit, and maybe you want to share your tips. Okay, thank you, Kam. My first tip would be jangan buat ni seorang-seorang. Always have a good support system lah, macam yang cakap tadi. Eva sendiri pun terkejut dengan adanya network yang betul. Support diorang tu, support diorang tu lah yang membuatkan Eva sampai ke masih lagi bertahan. Sebab tanpa support diorang tu, katakanlah Eva tak attach dengan mana-mana networking group, katakanlah Eva tak attach dengan, Eva tak ada support system yang bagus, Eva lama dah tutup company Eva. Memang dah lama dah tutup. Eva, orang lain pun ada networking juga. Tetapi when you say networking yang betul tu, what do you mean by networking yang betul? Sebab ramai orang kat luar sana pun, I pun ada network juga, tapi network membawang. I pun ada network juga, tapi network yang mengomplain. Kan? Are you referring to the same network, or are you referring to a different network? So, Gupi boleh beri ciri-ciri network, business network yang you ada tadi. Okay. Betul, Eva tak boleh deny, banyak sebenarnya kat luar sana ialah networking membawang je, daripada discuss pasal future, lebih banyak membawang pasal jiran sebelah lah, artis mana dapat cincin lagi besar lah, antaran siapa paling tinggi lah. So a good network system is orang yang sentiasa nak kita berjaya di masa depan. So bila Eva dapat berjumpa dengan orang-orang macam ni, Eva tahu macam ni ialah orang-orang yang Eva nak ada dengan Eva, sebab diorang yang support Eva, and diorang tanya Eva, where do you see yourself in 5 years? Where do you see yourself in 10 years? That's it.
Yes. So Okay, asking the network people that pushing you up and asking the right question, betul tak? yeah. Alright, so tips number 1, Eva kata the right networking group, maknanya business networking lah. Kalau bukan business tak boleh dah nak bagi sokongan business, betul tak? So nak mencari business networking ni yang betul tu yang Eva cakap kena ada. Okey, kita selang-selikan Eva kata nombor 1 the right business networking, yang maksud the right business tu maknanya they ask you the right question and then grow you. Alright, that is the right one. So Azian, what would be your first tip pula? I ada, okay, so the first, my tip is actually the 3H. The 3H and then ada satu lagi. So the 3H is honest, humble, hardworking. Honest, humble, Honest, hardworking. humble, Macam hardworking. ni macam WWW lah. World Wrestling. Triple H. So honesty tu memang penting because I think we always apa-apa yang kita buat kita mesti ada integrity. So integrity, honesty tu bila kita jujur, integrity tu akan follow, you know, and then be humble. Apa-apa yang kita buat tak kisahlah kita cakap dengan siapa, whatever situation kita mesti sentiasa humble. And then hardworking tu memang rezeki tu ada banyak, kita kena kerja untuk dapatkan rezeki. Rezeki tu tak akan Allah tak akan bagi rezeki just macam tu je. Kalau kita doa apa sudah dapat. Tak, we need to reach out for it. So my favorite quote is do your best, let Allah do the rest. Allah dah bagi dah rezeki tu, but you need to do your best to go and get it. So number 3 is called hardworking. Humble, hardworking. Wow. Ada triple H. Tulis kat ruangan komen Azian bagi 3 tips. Number 1 is called honesty, so mana apa-apa buat pun kita mesti ada integrity, itu memang sifat Rasulullah SAW tu kan, dia seorang yang amanah, yang kedua sentiasa merendah diri. I guess that is a very wise orang kata apa, wise advice lah. Tulis kat ruangan komen kan, honesty yang pertama, kedua humble, sentiasa merendah diri. Boleh itu sentiasa ada saja orang yang akan membantu kita kerana kita sentiasa merendah diri. Dan yang ketiga kan, orang kata apa, hardworking, maknanya kerja bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh, lakukan sesuatu dengan penuh orang kata apa, penuh, orang kata full heartedly, bersungguh, hardworking lah, so lagi sekarang ni lagilah perlu hardworking. So Azal bagi 3 tips already, tapi tadi dia simpan 1 tips, dia kata ada 1 lagi, dia kata yang itu kita simpan lepas ni. Kita nak dengar tips yang kedua daripada Eva pula. Eva kata tadi the right business networking. Nombor 1. Nombor 2 apa Eva? Okay, nombor 2 kena ada mental yang kuat. Mental. Yes, kena ada mental yang kuat. Macam yang dibincangkan tadi oleh Cam, sebab kita orang start daripada muda. So bila bisnes kita dah jatuh, contohlah apa yang Eva lalui, bila bisnes kita dah jatuh, tak semua orang di keliling kita tu akan faham. And majority mungkin akan nampak bila ramai yang hanya akan ada dengan kita dan kita senang. Dan jatuh tu tak ramai yang akan ada dengan kita. So mental kita tu sebenarnya kena kuat. So itulah yang second punya lah untuk Eva. Macam Eva cakap, anda kata mental kuat. Yes. Kawan ketawa ramai, kawan menangis tak ramai Yes. Betul. Macam mana you develop mental boleh kuat pada usia yang muda? Banyak usia yang muda ni banyak orang mentally koyak because dia tak ada pengalaman. Mungkin ia berbalik semula kepada poin yang pertama kot, because you have the right networking tadi menyebabkan you become mentally strong because you have the right support. I think that's very orang kata important mana kunci yang kedua adalah mental yang kuat, tapi mental yang kuat hadirnya dengan anda dikelilingi dengan orang-orang yang kuat juga, kuat berniaga, kuat menyokong perjuangan anda. Itu dia awesome sangat. So sebelum kita pergi kepada Azia, kita dengar yang ketiga daripada Eva. Eva tadi ada 3 poin juga kan? Ada 3 poin Okay, Eva rasa 3 poin. Okay, poin yang ketiga ialah don't do it alone. Okay. Don't do it alone. I like that. Yes, don't do it alone.
always have a good system, and of course sebenarnya mungkin ramai akan nampak Eva ni suka buat lawak apa benda semua, tapi always have Allah with you lah, for me lah. Always have Allah with you. So macam jadikan setiap hari tu, ni antara advice yang Eva dapat daripada good support system Eva sendiri, ialah tiap-tiap hari tu jadikan masa untuk kita tahajud tu ialah masa yang kita kejar. Kita kejar untuk tahajud tu, kita kejar untuk bercakap dengan Allah tu, sebab that's the moment yang kita dekat dengan Allah. So bila Eva dengar nasihat tu, Eva actually follow, and maybe tu antara salah satu kenapa mental Eva kuat, and mungkin Allah hadiahkan juga a very good support system to me at a very young age. Masya Allah. Itu dia tips yang Eva bagi. Don't do it alone, kan? Don't do it alone, dan maknanya kita sentiasa mencari redha Allah, kan? Dan Eva kata mengejar. So dalam perniagaan juga jangan buat seorang-seorang, maknanya berkolaborasi, kan? Maknanya bila ada networking berkolaborasi, kan? So ini awesome sangat. Kalaulah Abang Jamil ada, Abang Jamil pun akan cakap don't be alone, dia kata. Kalau dia kata, Eva kata don't do it alone, Abang Jamil mungkin cakap don't be alone. Tapi Abang Jamil dah ada 3 kota, kan? Dalam cerita ni. Kan? Alright, awesome sangat. Terima kasih Eva. Don't be alone. Don't do it alone, silap. Dan kembali kepada Azian. Azian, come on, give the last quote, the last tips. The last tip ni actually dia macam dia tie in cantik-cantik dengan apa Eva kata tadi about being mentally strong. Okay, so this is my formula yang I dapat dari buku personal development, is E plus R equals O. E plus R equals O. So England, R Romania, O is Oman. Okay, so this is formula yang I rasa it pull me through a lot of things. E adalah events. So events yang kita adalah benda atau situasi yang kita memang tak boleh tukar. It's just the way it is. MCO, lockdown, COVID, itu Allah punya rancangan. That's something that kita tak boleh plan. R is response. Response kita, cara kita respond, how we respond. And O is outcome. So kita tengok outcome yang ada sekarang ni, kalau kita tak boleh terima outcome, tak suka outcome dia, then the only thing that kita boleh change dalam formula tu is our response. Yes. So if we don't like the outcome, the situation we are in right now, what can we change? Our response. So tadi Tuan Kam tanya macam mana nak kuatkan our mentality, kan, from what Eva said, and to me this is the formula, because this pull me through to a lot actually. Wow. Itu dia tuan-tuan dan puan. Tak salah saya menjemput mereka sebagai panel. Dan hari ini panel-panel kita hari ini panel-panel yang muda dan berkecimpung dalam dunia perniagaan pada usia yang muda. Kan? Kalau Abang Jamil ada, memang Abang Jamil rasa orang kata apa, bangga lah, kan? Kerana yang muda belakang datang ini. Tapi apa yang sangat unik pada mereka ialah walaupun mereka pada usia yang muda, tetapi wisdom mereka seperti orang yang sudah pun berada dalam sudah berusia dan berada dalam industri yang perniagaan ini, seperti sudah berada lama dalam industri. Dengan tips-tips yang dikongsi oleh mereka, Puan Azian tadi kongsi E plus R equals to O. The events, plus the response will be the outcome. You don't like the outcome, the only things that you can change is only the response, because you can't change the event. So I think that you have to change the response in order for you to change the outcome. Daripada tak suka kepada outcome yang you suka, maka maknanya untuk buat itu anda perlu ambil tindakan. Dan ini membawa kepada apa yang Eva cakap tadi, kalau nak ambil tindakan maka kembalilah kepada jangan bersendirian, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sedia menyokongnya supaya anda mendapat mental yang kuat, dan janganlah buat seorang-seorang, ada business network yang bagus. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, awesome sangat. Pastikan anda tulis semua tips-tips tadi, dan kalau anda rasa mereka keduanya yang awesome, tulis awesome sangat dalam ruangan komen anda. Pastikan anda share semua supaya ramai usahawan kat luar sana terinspirasi dengan Puan Azian dan Cik Eva. Sebelum kita menghabisi sesi kita hari ini, kerana masa sangat mencuburui kita, mungkin kita nak dengar kata-kata akhir dan pesanan-pesanan akhir daripada Eva dan Azian kepada para penonton yang bersama kita pada malam ini. Eva,
What's your last word for them? My last word for them, jangan look for competition anymore. Look for collaboration. Sebab pada masa sekarang ni, Eva pun jumpa satu ayat ni, masa sekarang ni bukan untuk kita buat profit anymore, untuk kita just nak floating je. Yes. Untuk kita survive je. So dapatkan the right people to be with you, and of course jangan lupakan Allah. Kalau you get the right people but you lupa Allah tu pun tak boleh juga kan. So get the right network with you. Sebab tanpa network pun you buat seorang-seorang you tak boleh. So Eva punya kata akhir dia ialah dia kembali balik, jangan buat kerja seorang-seorang. Maknanya berkolaborasi dengan orang. So pastinya tuan-tuan dan puan-puan, Eva memberikan mesej kepada anda, jangan seorang-seorang, bersama-samalah dengan Eva. Pasti anda nak kenal Eva kan? Cik Eva kita nak kenal dengan dia kan, mungkin ada peluang berkolaborasi kan dengan Eva. Pastikan ada rakan-rakan saya yang masuk ke dalam ruangan komen jika anda ingin berkolaborasi dengan Cik Eva dan anda rasa terinspirasi dengan semangat Cik Eva tadi, maka jom bernetwork dengan Cik Eva, kenali Cik Eva lebih lanjut, dapat lebih lagi banyak tips inspirasi, dan paling penting berkenalan dengan jaringan-jaringan business owner yang positif. Networking dia tadi kata tadi. So pastinya Eva akan memperkenalkan anda semua kepada rakan-rakan. Itu kata akhir daripada Eva, jangan seorang-seorang, kolaborasilah. Dan kita nak dengar daripada Puan Azian pula, apakah kata-kata akhir kepada para penonton malam ini? Pesanan terakhir. I think yang ni is supporting apa Eva said. Selain daripada jangan buat seorang-seorang, the other thing is always trust God. Sekarang ni musim ni memang dia mencabar iman kita sebenarnya. Sometimes kita tanya, why does this happen to me? What is it? And always trust that apa-apa yang terjadi ada sebabnya. There's something that Allah nak tunjukkan. There's something that Allah nak kita belajar. So open yourself, receive it, lepas tu learn from it. Find something. Kalau tak pun kita find, macam Eva kata, find your people. Find your people is so important. Who is your people? Is your people yang membawa ke your people yang bring you up, lift you up? Itu dia. Kalau saya lah jadi para penonton malam ni akan berlumba-lumba, bukan Aman Jamin je berlumba-lumba kan. Saya pun berlumba-lumba nak mengenali mereka dan juga nak bernetwork dengan mereka dan mengenali network mereka. So pastikan anda boleh PM DM mereka, anda boleh contact mereka, ataupun anda boleh masukkan nama-nama anda dalam link yang diberikan supaya kita boleh connect you and kedua-dua panelis kita pada malam ini yang awesome sangat, supaya anda terus dapat berinspirasi dengan mereka. InsyaAllah semasa sangat mencemburui, rasanya macam sekejap saja, rasa macam tak puas nak berborak dengan Eva, dengan Azian, dan pastinya para penonton merasai perkara yang sama juga. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Azian dan Eva kerana sudi menjadi tetamu Borak Bisnes. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada kedua-dua mereka dan kita berikan laungan yang hebat. Thank you very much kerana bersama dengan Borak Bisnes pada malam ini dengan Cam dan juga berkongsi dengan para penonton malam ini. Semoga Allah merahmati dan juga memberikan pulangan kebaikan kepada kedua-dua anda kerana berkongsi tips-tips yang akan memberi manfaat kepada para penonton. Dan jangan lupa para penonton, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain agar kebaikan itu dapat dinikmati oleh orang lain juga. Dan untuk para penonton, terima kasih kerana menonton bersama dengan kami di Borak Bisnes. Semoga anda berinspirasi daripada perkongsian mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin minggu ini adalah minggu di mana saya mungkin akan berehat seketika kerana minggu hadapan Borak Bisnes akan menampilkan kru-kru dan menampilkan moderator yang baru dan juga para usahawan-usahawan yang lebih lagi meletus-letus lagi yang akan menjadikan sesi ini lebih lagi terinspirasi kan. Dan pastikan anda kekal menonton Borak Bisnes. Nantikan kehadiran rakan-rakan usahawan saya yang luar biasa hebat di minggu hadapan, dan tulis kat ruangan komen kata tak sabar. Kalau tak sabar, pastikan anda berada di depan kaca TV anda ataupun monitor anda pada jam pukul 9 hari yang sama minggu hadapan, hari Rabu. Terima kasih kepada siapa yang menonton. Terima kasih kepada Puan Azian Majid dan Cik Eva Azlin. Apa yang baik pada Allah SWT, kurang kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri,
tingkatkan potensi diri dan teruskan memberi inspirasi. Itu saja daripada kami semua. Bye. Thank you guys. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda.